sini. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Minta maaf sebab ada sedikit kekeliruan teknikal. Okey, baiklah. Hari ini satu topik yang sememangnya telah memberi banyak sumbangan kesihatan dan juga sumbangan yang apa kata orang, keceriaan di dalam keluarga kami, ya. Jadi topik ini memang sesungguhnya saya sudah lama mau share secara pribadi, saya mau share betapa unggulnya, betapa hebatnya. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Judaria Jaman dan masih sama juga daripada Sandakan, belum kemana-mana lagi. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat Elken, syarikat yang gah ini, yang telah melatih kita semua, yang sudah berdiri kukuh sejak 26, coming to 27 years. Ya, untuk tahun ini begitu hebat, begitu gah sehingga hari ini, yang telah melahirkan dan membantu ramai orang sehat, ramai orang berjaya dan ramai orang berkarya, ya, di dalam industri ini, ya. Dan seterusnya terima kasih kepada pasukan Angsa Laut Elken. Tentunya kawan-kawan baru di sini terkejut. Kenapa pula berterima kasih dengan burung? Banyaknya nih kalau di Sukau, kan? Okey. So, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan Angsa Laut Elken kerana ini adalah budaya kita sentiasa bekerja sama, teamwork untuk mencapai satu tujuan, iaitu tujuan kejayaan. Dan tentunya kepada telah menggilap saya sehingga hari ini, sehingga saya boleh sehat, boleh mendapat pendapatan, boleh menyehatkan diri saya dan keluarga saya dan juga kawan-kawan di persekitaran saya. Iaitu tidak lain dan tidak bukan kita punya MCCM kesayangan, LSM MCCM Winichu. Dan bapa kita, Bapa Elken, Bapa Elken di Sabah, ya. Kita punya Mr. and Mrs. Sengkok Meng. Terima kasih kerana beliau bagaimanapun, ya, sentiasa membakar semangat kita untuk terus maju, untuk memburu impian kita dan sentiasa memberi harapan kepada kita bahawa kita sememangnya boleh berjaya di dunia Elken. Jadi masuk kita ke topik. Jadi hari ini saya ingin bercerita, kawan-kawan yang berpengalaman tentang Elken tentu biasa bercerita atau mendengar tentang sel. Jadi hari ini saya percaya ramai kawan baru saya di dalam join, sebab paksa join kah ataupun saya bagi tahu orang, saya cakap alah join lah, besok boleh ketawakan saya, tengoklah macam mana saya beraksi, esok kamu ketawakanlah saya. So mungkin diorang betul-betul mau ketawakan saya esok, that's why diorang masuk malam ni lah. Okey, apapun terima kasih kehadiran anda. Jadi hari ini saya berkongsi, ya, serba sedikit tentang berkenaan dengan kesihatan. Jadi ini Tuhan sudah menganugerahkan kita satu keunikan tubuh di mana kita buat keputusan sendiri kalau kita mau sehat ataupun sakit, kan? Jadi sebenarnya di Elken ini konsep MRT-nya telah membimbing kita. Kalau kita mau sehat bagaimana, kalau kita mau sakit bagaimana. Jadi artinya badan kita ini kalau kita sakit apa puncanya? Di Elken kita boleh belajar disebabkan oleh 6 faktor. Kalau orang Elken memang sudah tahulah 6 faktor itu adalah dari pemakanan, ya, pencemaran udara, pencemaran air, tekanan. Ini memang kita tidak boleh elakkan, tekanan memang ada. Hari-hari pun kita ada tekanannya, kurang bersenam, gaya hidup yang tidak sehat, ya. Tetapi di Elken, ya, kita diajar 4 langkah yang simple dan singkat untuk menjaga kesehatan kita, yaitu dari segi pemakanan yang seimbang, meningkatkan pengambilan oksigen, pembuangan racun dari badan ataupun detoksifikasi dan pelarasan kesehatan. Jadi apabila badan kita ini sehat, kita telah menyehatkan sel kita. Kalau sel kita sakit, itulah menyebabkan badan kita tidak sehat ataupun sakit. Okey, jadi sel, kita bercerita pasal sel tadi. Jadi produk ini sebenarnya boleh adalah untuk pemulihan sel ataupun pembentukan sel dan juga regenerasi sel. Artinya dia multiplikan sel kita ke sel yang lebih sehat, ya, sebab dia perlukan persekitaran dalaman yang mempunyai mineral suri lengkap dan seimbang, ya. Okey, seterusnya ini kalau kita tengok slide seterusnya ini kita mempunyai 12 jenis persekitaran dalaman dengan fungsi yang unik. Apakah itu persekitaran dalaman? Ya, 12 jenis itu adalah cecair cerebrospinal. Artinya di dalam otak kita. Kadang-kadang ada kawan kita cakap dia ada masalah sudah dipanggil vertigo, itu disebabkan keseimbangan cecair, ya, cecair di dalam telinga, di dalam otak. Itu yang menyebabkan berlakunya vertigo. Dan of course cecair air mata, cecair hidung, air liur, empedu, jus pankreas, jus gastrik, cecair amniotik. Inilah semua air mani, cecair usus, plasma darah, itulah cecair 12 jenis cecair yang ada di dalam
di dalam badan kita. Okey, kita tengok di sini pula faktor yang mempengaruhi persekitaran dalaman. Apakah faktor yang mempengaruhi sehingga kan kita mengalami masalah tu? Pertama ialah makanan yang tidak sihat. Kedua, tekanan lagi, kan? Tekanan, ada duit banyak pun tekanan, tidak ada duit banyak pun tekanan. Kerja pun tekanan, tak ada kerja pun tekanan. Inilah kita selagi kita ada hayat di kandungan badan, tekanan tu tak pernah lari, ya. Dan pencemaran persekitaran, pencemaran. Ya, ada orang kata tinggal di hutan tu tidak ada pencemaran sebab hutan saja. Siapa kata? So, kita punya factory kelapa sawit punya kilang tu apa? Ayalah cari duit kan. Alright. So ini kita memerlukan satu penyelesaian yang mengembalikan keseimbangan persekitaran dalaman kita. Jadi apakah keseimbangan tu? Jadi memperkenalkan Kington Isotonic mempunyai 85 elemen bioketersediaan untuk mengekalkan persekitaran dalaman yang seimbang. Artinya seimbangkan cecair dalaman kita. Okey, ditemui oleh Rini Quinton. Beliau merupakan pakar sains, biologi, biokimia, fisiologi dan humanis Prancis, ya. Jadi Prancis. Rini Quinton mengkaji hubung kait antara lautan dan persekitaran dalaman badan manusia. Dia memang seorang pengkaji. Beliau memang seorang saintis, ya. Dan di sini kita tengok hasil daripada pengkajian beliau, plasma hidup telah menyelamatkan 70,000 Perancis yang dijangkiti penyakit ini. Dia mengalami masa kolera, bayi berumur 10 tahun, pulih sepenuhnya selepas rawatan 3 bulan sahaja. Ya, ini kolitis lagi, sama juga berat badan bertambah dalam masa 24 jam. Oh my God. Apa ini? Apa punya internet? Okey, masih okey kah? Saya ada kah? Okey, semasa Perang Dunia Pertama, tentera Perancis menggunakan plasma hidup. Masa perang, dalam pembara dan menyelamatkan banyak nyawa. Artinya, produk ini sudah wujud sejak zaman dahulu kala lagi. Jadi air laut biasa tidak dapat melakukannya. Air laut biasa, ya. Nanti orang cakap, air laut saja batu, jangan kamu juga minum air di dekat rumah air sana, kan? Sebab mentang-mentang di air laut, masin. Okey. Jadi adalah buku oleh Rini Quinton. Buku ini, bahasa Prancis Okey. Mencatatkan 2,000 kajian klinikal mengenai kaitan antara plasma hidup dan plasma, ya, dari dalam buku tersebut. Jadi pada 2004 kerajaan Prancis mengadakan simposium perubatan sedunia untuk merayakan sumbangan 100 tahun Rini Quinton dalam bidang sains, ya. Memang dia diiktiraflah. Okey, asal-usulnya. Jadi orang tanya, kalau begitu produk begitu hebat, begitu bagus, macam mana begitu asalnya? Bagaimana begitu dia terjadi? Okey, inilah asal-usulnya. Okey. Jadi dia bermula bagaimana produk ini terjadi? Air hujan yang telah mengalirkan zat nutrien dari tanah ke dalam laut selama berjuta-juta tahun. Bukan kemarin, bukan 2 hari yang lalu, ya. Jadi dia terus ke laut. Sumber laut ni adalah sumber nutrien yang sangat-sangat besar, ya, laut. Jadi kalau kita tengok slide seterusnya, pusaran air laut memusarkan nutrien tersebut terkumpul di plasma berjuta-juta tahun, artinya mungkin sejak dunia ini wujud, ya, daripada dasar laut, ya. Inilah kalau kita tengok gambar raja tu secara dekat, kalau gunakan handphone pun masih boleh tengok, ya, pusaran itu dia mengumpulkan semua nutrien yang ada sehingga di situ terjadinya fitoplankton yang menghisap dan menukarkan cahaya dan nutrien dalam pusaran kepada tenaga. Ini adalah bahasa sains. Tapi yang penting kita tahu bahawa benda ini bukan senang mau dapat. Hanya betul-betul di dasar laut, di mana di betul-betul pusaran laut, di mana terkumpulnya semua yang ada seperti plankton dan menghasilkan satu nutrien atau mineral cecair yang tidak boleh didapati di mana-mana, ya. Jadi di sini berjuta-juta spesies zooplankton menghadam fitoplankton dan nutrien dalam laut dan menghasilkan 83 jenis elemen bioketersediaan, ya. Jadi inilah hasilnya, menghasilkan 80 jenis elemen bioketersediaan, ya. Daripada ini semua menyebabkan kawasan tu kita mendapat air Kington yang betul-betul memberi manfaat yang tidak boleh didapat di mana-mana, ya. Okey, jadi 5 ciri keistimewaan Kington Isotonic ini, iaitu macam tadi yang disebutlah 83 jenis elemen sebelum mengambil 38 jenis elemen bioketersediaan. Tengok
selepas. Kalau kita tengok apakah bacaan-bacaan itu, coba close up-kan, semualah hasil-hasil, semualah nutrien yang ada, semualah bahan-bahan lah yang kalau lead untuk mau sebutlah satu persatu ya. Jadi contohnya apa yang disebutkan di sini, Kington Isotonic yang berbentuk hablur, dia sangat-sangat halus ya, dia tersangat halus berbanding jenama yang lain, dia terlalu besar. Jadi penyerapannya itu kalau berbanding Kington kita, dia sangat halus untuk diserap dan mudah diserap. Artinya dia senang untuk bertindak balas di dalam kita punya sel berbanding jenama yang lain, dia lebih molekul dia lebih besar. Jadi itu yang menyebabkan perbezaannya, tindak balas ataupun aksi produk itu akan lebih cepat berbanding produk yang lain. Okey. Lagi dari segi komposisi perpadanan dengan cecair luar sel dan plasma darah manusia, ini pula kalau kita tengok plasma hidup dengan cecair luar sel dan plasma darah, ya. Jadi tidak ada bezanya, memang dia match, ya. Okey, tenaga elektromagnet menggalakkan komunikasi antara sel dan proses replikasi sel, ya. Okey, kita tengok di sini dia semula jadi, dia punya pensterilan dingin di dalam makmal pharmaceutical. Dia sebenarnya haba, dia tidak ada sinaran UV, dia tidak ada haba dan tidak ada radiasi, ya. Dia disterilkan, ya. Jadi kita tengok persekitaran dalaman yang seimbang memerlukan unsur dan jenis mineral suri yang lengkap dan cukup, komposisi yang seimbang dalam bentuk berhablur, mempunyai tenaga elektromagnet. Jadi boleh dicapai dengan pengambilan Kington ini. Okey, kalau kita tengok di sini, komunikasi seluler, artinya dia saling berkait. Benda ni memang kita perlukan di dalam persekitaran badan kita, organ kita. Dia perlu untuk baby, ya, untuk baby, perkembangan dan pertumbuhan optimum. Jadi jangan takut, memang baby palinglah baik untuk diorang amalkan, ya. Kita beri, kita sayang anak kita, memang ini yang terbaik. Contoh mengelakkan macam tadi kita punya MC, dia cakap kalau anak dia demam memang Kington lah dia bagi, ya. Kesihatan kulit, ya, sistem reproduktif yang lebih baik untuk kita wanita. Kalau rasa unsubur, bolehlah gunakan ni. Perkembangan fetal yang optimum kalau kita mengandung wanita lagi, ya. Ini untuk kesihatan persekitaran janin bayi, janin kita, ya, fetus. Lepas tu untuk otak pula, perkembangan neuron dan fungsi otak optimal, dan pernapasan untuk paru-paru bagi yang merokok dan yang tak merokok sangat-sangatlah digalakkan untuk mengamalkannya. Dan seterusnya penghasilan hormon yang optimum, fungsi gastro usus lebih baik, kesihatan mulut yang optimum. Jadi ini semua adalah persekitaran kita punya badan ataupun sel. Jadi penjagaan kesihatan dengan Kington Isotonic 2 hingga 4 ampul setiap hari sebelum makan, ya, sebelum makan. Jadi mari kita tengok sama-sama apakah feedback pengguna sebelum ini. Dikenal pasti, ini Rosita, ya. Puan Rosita dikenal pasti mengidap demam denggi bintik merah pada kulit. Tapi selepas 6 ampul, 6 Kington tu, ampules tu, Kington Isotonic setiap hari, demam dan bintik merah hilang. Begitu juga dengan kawan saya betul-betul tidak tahu di mana gambar dia simpan, sebab bila ada tu, dia ada kirim saya gambar tu di mana beliau mengalami masalah malaria monyet. Malaria monyet, saya pun terkejut dengar, malaria monyet. Jadi sepanjang minggu tu dia memang demam menggigil, dia ingat dia kena COVID. Bila dicek, dia bukan kena COVID, tapi memang dikenal pasti doktor yang ada di sana, dia cakap mungkin kamu kena malaria. So dia telefon buat appointment tidak berani terima pula sebab masa tu kawan saya tu time COVID kan, jadi klinik biasa tidak benarkan. Dia cakap kamu pergilah hospital. So bila pergi hospital, dia takut pergi hospital pula. Dia cakap tidak apalah, dia balik. So dia telefon, Ju, saya macam ada kena tidak tahulah COVID kan ni, tapi sudah cek macam bukan COVID, dia cakap. Tapi diorang cakap malaria. Wah, saya cakap okey, bagus kau ambil produk ni, saya perkenalkan Kington lah. Saya bayar, kau ambil Kington ni, kau telan setiap 2 jam 2 ampules. Betul dia ikut. Selepas tu dia pergi balik, selepas seminggu dia pergi balik klinik. Memang sebelum tu dia memang sudah ambil blood test. Berjaya dia masuk klinik juga. Dia ambil blood test, memang keluar tesnya selepas seminggu ya. Lamanya menunggu seminggu, memang dia confirm dia kena malaria monyet. Tapi waktu dia makan Kington tu 3 hari dia makan, dia sudah sehat, dia tidak demam sudah, dia tidak menggigil sudah. Tapi disebabkan surat sudah menyatakan bahawa dia sakit, terpaksa juga lah balik ke Lahadatul.
So sampai di Datu, dia hantar ke hospital. Dia cakap kamu ada masalah tu lah, malaria monyet. Jadi bila ditengok, doktor tu cek dia balik. Dia cakap, kamu sakit bila Ben? Seminggu yang lalu. Jadi kamu ada demam? Dia cakap, tidak sudah doktor. Jadi kamu ada sakit kepala? Cakap, tidak sudah doktor. Okey, tidak apalah, kami tahan kau dulu untuk pemantauan. So diambil lagi darah. 2 hari dia di sana bukan disebabkan dia sakit atau demam, tapi doktor hairan di dalam reportnya itu malaria monyet. Orang yang masuk di dalam waktu sudah 3 bulan gara-gara malaria monyet belum sembuh. Itu yang doktor hairan. Jadi doktor tanya dia cakap apa produk yang kakak ambil? Dia cakap saya ambil spirulina dengan Kington. Wah, doktor tu, doktor muda barangkali, terus dia bagi tahu, oh spirulina, kecil-kecil, mamak saya memang bagi saya spirulina. Nah, doktor pun iktiraf lah. Masa tu dia cakap, kawan saya tu pun lagi yakin lah dan dia sangat berterima kasih. Dia cakap, terima kasih lah dia cakap, sebab kongsikan saya benda ni. Walaupun memang mahal, tapi dia sangat berbaloi. Sebab kawan di sebelah katil dia sudah 3 bulan kena malaria monyet, belum lagi keluar. Tapi dia hari ketiga dia disuruh keluar. Itu pun dia stay sebab mau pastikan bahawa betulkah dia ini kena penyakit malaria monyet. Kalau ia pun, kenapa dia cepat sembuh? Begitu sekali. Itulah hebatnya kita punya Kington ya, produk kita, dan juga spirulina, kombinasi lah. Okey, dan seterusnya ini pula menghidap sinus sejak muda lagi. Biasalah kalau Kington, sinus, Kington is the best. Ya, selepas dia menggunakannya, berkurangan boleh menikmati penghawa dingin sekarang ya. Ini pula menghidapi asma kronik dan juga mengamalkan Kington. Inilah kisah saya bermula. Ini adalah salah seorang bos. Bukan lagi bos, merupakan seorang plantation controller di mana memang dari kecil lagi, dari bilang orang dari zaman kanak-kanak lagi, beliau orang tua beliau sudah memperkenalkan produk kesihatan, terutamanya daripada company A lah. Jadi sampailah ke umur hari ini, beliau tetap mengamalkan produk tersebut dan dia tidak akan berganjak daripada produk itu sebab produk itu adalah memang yang bagi mereka adalah yang terbaik. Ya, sebab dari kecil, Pak. Tapi memang Tuhan sudah takdirkan barangkali untuk dia mencuba produk kita. Apabila beliau telah dijangkiti COVID, positif COVID. So, dia alami sesak nafas, sakit belakang, lepas tu dia sudah berubat, hospital, produk yang moden ni lah, dan juga produk-produk herba, tapi masih tetap sesak nafas, and then, dia cepat sembuh. Jadi satu hari saya ingat, kasihan pula dia kan, saya takut juga sebab orang VIP ni bukan kita sembarangan mau bagi kan. Tapi saya yakinkan diri, saya yakin produk saya memang boleh membantu dia. Akhirnya saya bagi dia 1 kotak. Apabila dia cuba malam 1-2, saya nasihatkan dia, saya cadangkan dia ambil 2, setiap 1 jam 2 ampuls. The next morning di depan mata saya sendiri, apabila nurse ambil dia punya cecair dari hidung, subhanallah, dia selepas 10 hari tu dia cakap malam dia tidak dapat dia sesak nafas, dia memang malamnya tu memang masih tes dia masih positif. Tapi the next day dia amalkan benda tu, dia rasa pernafasan dia lebih baik, sakit belakangnya hilang. Jadi paginya dia panggil itu nurse, bila nurse tu datang dia cakap sudah di depan mata saya sendiri ya, memang clear, dia tidak ada, sudah free daripada COVID. Jadi di sana keyakinan saya memang betul-betul lah kata orang, bila kita ikhlas dalam satu benda, dalam satu hal, benda tu akan menjadi kebaikan ya. Okey, dan apabila beliau sembuh, ini yang bestnya, apabila beliau sembuh, di sanalah saya tidak perlu bercerita, beliau mula perkenalkan kepada kawan-kawan beliau. Jadi ini geng motorbike di mana mereka ni memang berlatar belakang yang hebat-hebat lah. Jadi yang seorang tu yang baring tu adalah memang ketua polis di Kelantan, dan yang satu itu adalah pengarah CIMB Kuala Lumpur. Jadi rasanya macam produk ini betul-betul membantu beliau sehingga kan beliau meringankan mulut untuk berkongsi dengan kawan-kawan beliau ya, sampai diorang pergi biking pun diorang bawa tu Kington, sampai inilah grup-grup diorang ni, sehingga kan diorang juga membawa satu compact masing-masing ya. Ini tidaklah nampak compactnya, tapi di dalam hotel tu diorang simpan. Memang saya bagi dengan diorang lah. Itu yang kelebihan betapa hebatnya kita punya produk ni. Jadi saya sendiri telah mengalami dan telah bilang orang dijangkiti COVID.
pada 6 Mei, yaitu hari raya ketiga. Jadi saya pun heran dengan bangganya, saya cakap, wih, saya ni hebat bani, kenapa saya kena COVID? Okey, semuanya bermula daripada faktor imun lah. Tu bila hari raya, first time hari raya mengejut, bilang orang, hari raya mengejut. Jadi pergilah ke bandar, punyalah ramai, memang bilang orang habis lah. Tapi pun rasa tiada apa-apa ini, macam kes je orang ni semua tidak bermask pun, memang betul-betul pack lah. Jadi waktu tu pergilah juga bandar kan. Jadi masa tu okey lagi, tapi hari raya tu saya rasa saya terlebih makan daging. Bila makan daging, saya tidak boleh membuang, tidak boleh Bila tidak boleh 3 hari, badan saya panas. Dan saya rasa sanalah imun badan rendah, jadi COVID tu memang sudah mengikut dari bandar ni. Nah, itulah puncanya. Dan akhirnya terjangkit kepada anak saya, yang gambar yang tengah tu, Dania. Dan akhirnya juga sama Azan, yang gambar yang di tepi tu. Jadi, yang hebatnya, beliau saya yang gambar pertama tu, tidak pula kena. Husband yang dipeluk 24 jam tidak pula kena. Anak satu lagi yang baju biru tu tidak pula kena. Nah, kenapa itu? Bikin hairan kan? Okey, malam yang hari pertama yang saya kena tu tidak lagi perasan. Yang demam betul-betul anak saya yang Dania tu, yang di tengah-tengah. Jadi di dalam bilik tu kami sebenarnya berhari raya di Sukau, di rest house itu. Jadi bilik tu ada 2. Saya sebilik dengan Rebecca. Lelaki. Putus Ju. Putus? Okay. Dari kau cakap sebilik dengan Rebecca. Oh, okey. Jadi malam pertama tu kami sampai, saya satu bilik dengan Rebecca di tepi, lepas tu saya di tengah-tengah, lepas tu Mak di tepi lagi. Saya di tengah lah. Jadi waktu tu saya memang panas, demam sudah tu. Jadi apabila saya demam, Dania di bilik sebelah pula dengan Mr. Lee, dengan 2 anak lelaki, dengan dialah. Luas sikit kan bilik tu, jadi dia pun di sana. Jadi malam tu Dania demam juga, saya pun demam juga. Jadi 2 bilik tu memang berdemaman. Jadi saya jadi malam kedua saya cakap, saya demam ni, saya tidak apalah, saya tidak pun memang tidak anggap bahawa kita ni kena COVID tau. Orang kuat begini, orang Elken ni mana boleh kena COVID. Tambirang tu. Jadi sekali malam keduanya saya tidurlah dengan budak-budak tu semua sebab saya temankan Dania. Dania memang start meracau sudahlah, panas badan. Jadi sekali besoknya pergi dia klinik. Klinik biasalah, tidaklah tes COVID. Tapi bila saya demam, terus dimintalah nurse datang ke rest house tu. Jadi apabila dites, confirm saya positif. Tidak percaya, geng. Mana boleh aku kena COVID? Okey bah aku ni. Nah, sekali kedua. 2 kali tes bah. Sebab tidak percaya kan. Nah, 2 pun 6 hari bulan tu memang double memang positif. Jadi bila aku sudah positif, maka yang lain-lain pun kena tes lah. Yang confirm Azan positif, Dania positif. Tapi si beliau ni pula, padahal satu bilik tau. Saya dengan Rebecca satu bilik, tidak pula dia positif. Cemburu jugalah, mana boleh. Jadi Alif dengan Tuan Zul pun tidak kena juga. Jadi okey. Tapi sudah kami 3 orang yang positif. Besoknya Rebecca lagi positif. Kenapa? Rebecca pun sama jugalah sebab dia bukannya dia di sebelah aku. Tapi yang hairan, beliau ini di sebelahku. Rupa-rupanya sebelum dia masuk ke Sukau, memang Cikgu Winnie sudah bekalkan dia berhabis Kingston. Saya tanya dia berapa yang Mamak minum, dia cakap saya minum 2 pagi 2 petang. Bukan main beliau. Okey, dia ada bekalan yang cukup. Jadi bila kami positif, yang 3 orang ni, Alif, Azan dengan Mr. Lee ni, memang dia terus amalkanlah produk. Dia terus high dosekanlah produk sebab dia tahu sudah kami positif. Dan yang bestnya, malam kami tahu sudah itu kena positif, terus saya ambil 2 ampul Kingston isotonic dan juga 2 ampul situ Kingston mineral. Jadi malam tu juga saya memang memang kata boleh tidur sudah. Then the next day, sebelumnya memang terhuyung hayang tau. Terhuyung hayang. Itu dia punya dia punya kalau kita kena COVID dulu, itu pengalaman saya. Tapi satu malam lepas gunakan itu Kingston, saya sudah boleh berjalan, sudah boleh imbangkan badan.
Sebelumnya kencing pun merah, bukan yang merah kuning tuh tahu. Memang merah, tidak tahu kenapa dia merah. Merah yang macam sirap tuh. Saya bilang haid kan ini, tapi bukan. Itu pula kesan saya sebab mungkin saya tidak membuang kan. Jadi the next day Rebecca kena lagi, dia pun memang flat habis. Dia memang tidak keluar bilik. Saya pelan-pelan sebab saya sudah kena COVID kan, apalagi saya takut. Saya bercampur sama dia sejalan, saya cakap, Becky, kau minum ini Kington ni. So setiap 2 jam saya bagi 2-2. The next day juga dia sudah boleh bergerak, dia tidak lagi berampai lah bilang orang. Tidak lagi flat. Nah, itulah, hendak lagi demam, hendak lagi sakit kepala. 1 malam sejak kami. Nah, itulah Kington ni sampai bila-bila pun kena mau simpan. Dalam keadaan emergency, dalam keadaan bilang orang kita tidak tahu, dalam panik tu, Kington lah, standby lah Kington. Sebab mamak saya, ini cerita, banyaknya cerita saya, sorry lah. Cukup lah kan, habis sudah ini kan? Mamak saya. Teruskan. Okey, mamak saya, ini beliau ni tidak sedar diri, sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Balik-balik kita cakap, janganlah kerja berat. Dia cakap, jadi siapa mau diharap? Begitulah lebih kurang orang tua kan? Iyalah. Jadi pagi-pagi waktu tu dia mau ambil second jab injection tu. Jadi sudah buat appointment, kena pergi jam 10. Jam 10. Jadi awal pagi lah dia kasih kemas-kemas dapur. Aduh, malang tidak berbau. Sekali pula dia punya selipar jipun tu tersangkut di tempat lap kaki. Jadi bila tersangkut, dia terus terjatuh. Waktu terjatuh tu, kami pun tidak tahu macam mana dia boleh jatuh. Atau dia digigit apa-apakah, kenapa dia jatuh, tidak ada yang tahu. Sebab dia tiba-tiba memang berampai terus di sana, and then dia punya bahai sampai tu dia selamatkan. Dia selamatkan. Kami pun tidak tahu, kenapa tangannya masih lagi pegang plastik sampah. Dia berbaring. Lepas tu Dania turun, anak saya yang perempuan tu, dia cakap, Ma, nenek pengsan. Saya cakap, pengsan? Nenekmu tu pandai lagi berlakon. Aduh, jahatnya aku begitu dalam hati. Tapi Dania betul-betul macam muka terkejut. Saya pun kelang kabut turun lah. Sekali saya tengok, betul lah mama aku ni betul-betul berampai sudah, bah. Lepas tu lidah dia ternaik. Ya, ternaik keras. Jadi saya tengok, saya panggil Zul, cepat-cepat turun kan. Zul pun, biar betul. Bilang, ya, cepatlah. Turun ke bawah, tingkat bawah, tengok pergi dapur, betul. Dia punya, sini pun keras, kakinya pun keras, dia punya merah-merah di muka dia, macam tak tahu apa yang menggigit. Jadi kami ingat, ada menggigit lah. Jadi sekali sudah begitu kasih sedar Zula, terima kasih pada Zula. Dia betul-betul macam berusaha betul, dia cakap mesti ada jalannya, dia cakap. Dia kasih bangun-bangun, tapi dalam hati saya cakap mungkin inilah jalan mak saya lah, mungkin inilah hari terakhirnya. Sampai begitu sekali, bah. Tapi memang panik, tapi disembunyikan itu kepanikan lah. Jadi sekali kasih sedar dia, langsung dia tidak sedar. Dia memang keras lah. Jadi terus saya cakap, bagus kita try Kington. Ya, cepat. Ambil apa Kington kau ada? Saya cakap, saya ada mineral, saya ada Kington isotonic. Okey, kau ambil dua-dua. Mula-mula kasih dia Kington isotonic. Saya terfikir, kepala kan. Sekali kasih sip-sip di mulutnya kan, sebab tidak boleh banyak. Orang pengsan kan kita tidak boleh sambil-sambil kasih bangun lah. Sekali lepas tu kasih sip sikit, lidahnya terus bergerak. So bila bergerak, Zul start kasih goyang-goyang dia, mak, sadar mak. Bilang dia macam tu lah. Artinya macam dia ada respon lah, ada bunyi kan. Padahal itu Kington tu bayar masin kan, mungkin masuk dalam. Jadi lepas dikasih bangun dia tu, dia ada macam terbuka mata. Terus bilang, mak, okey. Terus dia bilang, mari tambah Kington lagi. Tu 2 ampul situ Kington isotonic. Kasih minum sama dia. Nah, terus terbuka mata dia start menengok kiri kanan. Lepas tu kami cakap, mak tengok kan ni, tengoklah dia angguk. Lepas tu mak pusing begini, pusing kepala, dia pusing. See? Bila dia sudah begitu, kami bilang jangan bergerak. Barulah dia cerita. Dia punya masa dia tersangkut selipar tu, terhantuk di pintu kepalanya begini. Nah, itu yang bikin dia pening, dia terus jatuh. Bila dia jatuh itulah, dia tidak terus hitam, gelap pemandangan, dia pun panik, dia tinggal berampai. Nah, itulah. Jadi itu yang saya cakap, yang rupa-rupanya yang merah-merah di muka tu, apabila dia terhantuk, itu darah terus terstop, bah. Terus itu anggaran saya lah. Sebab ambulans turun sudah panggil datang. Abang Baharudin Kelang Kabut datang. Dia sudah call ambulans lagi, kesian. Itu yang pengalaman yang betul-betul mengerikan lah dalam hidup saya. Tapi syukur, alhamdulillah, sentiasa standby Kington dalam keadaan pun bilang orang kita usaha. Selebihnya Tuhan yang tentukan. Ya, itu sajalah saya rasa yang paling penting yang kita mau tahulah. Kalau kita ada ilmu, dan saya berterima kasih banyak terhadap Elken sebab dia banyak bagi kongsikan saya
ilmu kesehatan, dan tentunya pada upline saya lah yang saya ini tenggelam timbul sekarang nih, tapi masih juga sentiasa mengirimkan saya message terkini tentang perkembangan kita hari ini. Jadi apapun saranan saya kepada kawan-kawan semua, Kington is the best. Selalulah simpan just in case emergency. Uang kita boleh cari. Apabila kita sehat, semua kita boleh bilang orang berusaha cari duit. Tapi apabila kita sakit, duit ampai-ampai di kipas-kipas pun tidak ada gunanya. Jadi itulah Kington Isotonic mengekalkan persekitaran dalaman yang seimbang untuk kesehatan optimum. Itu sahaja. Sekian dari saya. Jumpa Anda di Puncak Kesehatan Elken. Bye-bye.